Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat sama-sama kita meneruskan pengajian kita ini. Mudah-mudahan keberadaan kita pada malam ini dinilai sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita nak sambung pengajian kitab kita ni, saya nak bawa sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang sahih riwayat daripada Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna Allah Ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyibah wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin faqala ta'ala ya ayyuhar rusul كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له أو كما قال. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, daripada hadis yang dibawa oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata Nabi SAW bersabda, Nabi pernah bersabda, Nabi kata pada dia,
Inna Allah Ta'ala tayyibun. Sesungguhnya Allah Ta'ala ni baik. Nabi kata, Allah Ta'ala ni dia baik. La yaqbalu illa tayyiba. Dan Allah dia takkan terima sesuatu benda itu melainkan benda itu benda baik. Nabi kata, Allah Ta'ala ni baik. Dia takkan terima satu benda melainkan benda itu benda baik. Faham belum? Wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Dan Allah Ta'ala ni, dia perintah kepada seluruh orang-orang yang beriman ni, sebagaimana lagu mana Allah Ta'ala pernah perintahkan kepada Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Nabi kata, Allah Ta'ala dia perintah dekat kita ni Pak Long, dia nak kita ni buat lagu mana dia pernah perintah kepada para anbiya, para Rasul alaihi wassalatu wassalam yang lain. Apa dia perintah yang dia pernah perintahkan kepada para Rasul ni? Ya ayyuhar Rasul. Allah Ta'ala perintah kepada Rasul ni, apa dia? Kulu minat tayyibat wa'malu salihah. Dua benda. Yang pertama Allah Ta'ala perintahkan kepada Rasul alaihi wassalatu wassalam, para Rasul ni, yang pertama apa dia? Kulu min tayyibat. Hampa kena makan makanan-makanan yang baik. Nak makan makanan yang baik Pak Long ni. Kalau tak ada makanan yang baik nak makan, tak ada makan. Makanan yang baik ni lagu mana Ustaz? Dua. Yang pertama halal. Halalan. Yang kedua tayyibah yang kita disebut tu. Halalan tayyibah tu. Yang pertama halal. Yang kedua benda halal tu kena baik untuk kita. Ada benda halal tapi dia tak baik untuk kita. Macam mana Ustaz? Contoh gula putih tu. Ni tuan-tuan duduk dekat dengan kilang gula ni. Kilang gula depan tu. Sini gula mahal juga Harga sama pada pondok dekat. Tuan-tuan gula, tuan-tuan ni kencing manis. Kencing manis Pak Long oi. Pak Long ni kencing manis, saya tengok muka pun saya tahu. Majoriti jemaah malam ni semua hak kencing manis. Tengok muka pun tahu. Tak payah tengok pungkuk, tengok muka tahu dah. Pungkuk ni hak jenis teori, itu betul dia terlom masuk dalam. Hak tu confirm kencing manis tu. Tengok muka pun tahu dah hak jenis kencing manis, jenis kencing tak manis ni. Gula ni halal tak tuan-tuan? Halal. Beli gula makan halal. Tetapi untuk orang kencing manis, tayyibah tak gula tu untuk dia? Baik tak gula tu untuk dia? Tak. Boleh faham? Faham ke tak ni? Nak makan yang halal. Yang kedua halal tu baik untuk kita. Contoh gula. Gula tu halal, tak haram. Tuan-tuan beli gula guna duit tuan-tuan. Bukan duk pergi menyamun. Bukan Pak Long duk pergi balas kat kedai runcit tu. Beli. Tapi Pak Long ni ada kencing manis. Gula tu halal, tapi tak tayyibah untuk Pak Long. Boleh faham ni Zainab? Ni Allah Ta'ala perintah kepada Nabi. Kulu min tayyibat. Makan makanan yang halal, yang baik. Wa'malu salihah. Yang kedua, buat amalan-amalan salih ni bagi banyak. Itu yang Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Asr. Wal asr, demi masa. Innal insana lafi khus. Dengan masa ni manusia ni cukup ruginya. Illa alladhina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Illa alladhina amanu wa'amilus salihat. Buat amalan baik. Wa tawasaw bil haq, berpesan-pesan ke arah kebenaran. Wa tawasaw bis sabr, berpesan-pesan ke arah kesabaran. Ni dia dua perintah yang Allah Ta'ala perintahkan kepada Rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan perintah ni Allah Ta'ala suruh kita pula orang beriman ni buat. Thumma, kemudian Nabi cerita ada satu kisah. Zakara ar-rajula. Nabi cerita ada tentang satu orang lelaki ni. Yutilus safar. Dia ni berjalan jauh. Asy'atha aghbar. Rambut dia jadi sabut.
Yamuddu yadayhi ila sama. Dia menadah tangan kepada Allah. Dia angkat tangan ni menadah kepada Allah. Maknanya apa dia? Dia berdoa. Dalam perjalanan yang jauh, dia ni berdoa. Di antara salah satu masa doa kita ni mustajab, apa dia? Ketika mana kita ni dalam permusafiran. Dia pun minta, Ya Rab, Ya Rab. Macam-macam dia minta. Sedangkan dia ni Nabi kata, wa mat'amuhu haramun. Dia ni duk makan benda yang haram. Wa mashrabuhu haramun. Minum pun minuman yang haram. Wa malbasuhu haramun. Pakaian yang dia pakai pun pakaian yang haram. Wa ghudhiya bil harami fa anna yustajabu lah. Semua benda yang dia suap masuk dalam mulut dia, semua benda haram. Lalu Nabi kata, fa anna yustajabu lah. Macam mana orang ni Allah Ta'ala nak memustajabkan doa dia? Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ni dia Allah Ta'ala nak bagi tahu, Nabi nak bagi tahu kepada kita, Allah Ta'ala nak makbul doa kita ni macam mana. Kita ni kalau nak doa kita ni makbul palung, jangan duk makan mentekan darah benda yang haram. Ini ya. Macam tak apa nak karan malam ni. Kau kencing manis ke tinggi hari ni? Boleh jadi tinggi ya nak? Nampak lagu laih tuan-tuan ni. Puak Palestin pun tak laih lagu tuan-tuan. Nuak rumah duk kena bom, duk perang dengan Israel tu. Tak laih lagu tuan-tuan ni. Laih nampak semacam mau tak larat kita berhenti. Saya ni pun duk tahan kencing ni. Nak langkah pergi payah sangat maklum duk belakang tu. Tak lagi kalau tuan-tuan tengok ayah apa duk meramu kat bawah kursi ni kan duk kata apa? Ni kira saya pun berjuang malam ni mengajak mai tahan kencing. Jarang saya duk buat. Sebab tu nak bagi tahu tuan-tuan, di antara sebab doa kita Allah Ta'ala tak makbul ataupun dipanggil sebagai salah satu daripada sebab doa kita Allah Ta'ala tak mustajab. Kadang-kadang kita kata, Ustaz, kami duk minta macam-macam Ustaz, haram satu pun tak dapat. Antara sebab doa kita tak mustajab ni, Nabi bagi tahu dalam hadis ni, kena cek balik tentang permakanan kita. Ya, saya tak mencuri. Pendapatan kamu datang daripada mana? Pendapatan saya datang daripada perniagaan. Saya meniaga. Saya buat produk, saya meniaga. Betul halal? Betul. Tapi cek balik tentang bagaimana kaedah kamu mempromosikan perniagaan kamu. Dengan cara lucah. Dengan cara buat benda-benda yang haram. Dia tetap haram. Di antara sebab kita ni berdoa Allah Ta'ala tak mustajab, cek balik doa kita. Cek balik bagaimana kita sebelum berdoa. Permakanan kita, minuman kita, sumber kita, semuanya kadang-kadang na'udzubillah min zalik, takut datang daripada sumber yang haram. Nabi SAW dalam satu hadis yang lain, Nabi ni dia punya jaga permakanan dia tuan-tuan. An Urwah an Aisyah radhiyallahu anhu radhiyallahu ta'ala anha. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha annaha kanat taqul, wallahi ya bana ukhti, in kunna nanzuru ila al-hilali thumma al-hilali ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قلت يا خالة فما كان يعيشكم؟ قالت الأسودان التمر والماء إلا
annahu qad kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jiranun minal ansar wa kanat lahum manayihu wa kanu yursiluna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min albaniha fayasqiyana atau kama qala muttafaqun alaih. Hadis yang pertama, Nabi cerita kepada kita betapa kena jaga makanan. Kita nak makan, silakan. Tapi kena jaga permakanan kita. Dalam hadis yang ni pula nak cerita bagaimana Nabi ni dia punya jaga makanan. Sampai rumah dia tak ada makanan. Daripada Urwah, daripada Aisyah radhiyallahu anha. Dia kata, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata kepada Urwah bin Zubair. Dia kata, "Ya wallahi ya bana ukhti, demi Allah wahai anak anakanku." Dia kata, kami ni di kalangan keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam ni pernah 3 bulan dapur rumah kami tak berasak. Ni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya nak tanya kepada Pak Long yang duduk di Padang Nyok ni, rumah Pak Long paling lama tak berasak lama mana? Dia kata ada kat setahun lebih. Dia apa? Pergi rumah menantu. Tu tak terpakai Pak Long. Nabi yang kita rayakan hari kelahiran dia baru ni tuan-tuan. Maulid Rasul. Masjid ni buat. Buat walaupun tak siap buat ke? Larak lah. Tak tu bagi ceramah. Siapa dia main? Masjid kita ni bila dah siap? Bulan lepas pun 2 bulan lagi tak ada kena ketik dengan nyamuk ni. Bulan lepas balik bengkak sebelah telur kena ketik dengan dia. Ingat ke bulan ni siap dah? Tara mana tuan-tuan nak buat masjid tuan-tuan ni? Nak buat bagi elok nak? Ambul. Teruk main mengajak masjid ni. Kena ketik dengan nyamuk. Bulan ni dia bagi packing dengan tahan jin. Tuan-tuan rayakan Maulid Rasul baru ni. Sambutan Maulid Rasul. Bagaimana insan yang kita sambut hari kelahiran dia baru ni Pak Long. Insan ni yang hebat ni, rumah dia 3 bulan tak berasak. Tak ada benda nak makan. Yang habaq ni isteri Nabi, Sayyidatina Aisyah. Dia habaq kepada Urwah bin Zubair. Dia kata, demi Allah, wahai anak penakanku, 3 bulan kami ni, keluarga Nabi, dapur tak berasak. Nak habaq betapa dahsyatnya kesusahan yang Nabi SAW terima. Kita lah tak duduk sembang tuan-tuan ni. Susah tak mana pun, jangan duk sembang. Kita kata Palestin susah, Gaza. Tuan-tuan, Israel punya kejam buat ni macam-macam lah. Sekat elektrik, potong air dan sebagainya. Mesir dah buka dah sempadan Rafah. Siapa nak hantar bantuan, negara mana nak hantar bantuan ke Gaza, boleh masuk melalui Mesir. Tapi Nabi ni susah rakyat Gaza, susah lagi Nabi SAW. Tak ada sembang lah kita duduk belah Padang Nyok ni, tak ada tak ni. Susah kita pergi masjid, dapat buat balik. Mai masjid, jumpa dengan Tok Imam. Ambil Tok Imam, tak ada mana benda nak terkedarah, tak ada di rumah tu. Tok Imam kata lah pergi tengok dekat tu food bank tu, ambil ada beras balas, ada sos balas. Tok Imam kata ambil takat nak makan. Hang jangan duk buat rumah hang jadi kedai runcit pula lagi ni. Ada pasien dia balas sampai rumah dia ni macam kedai runcit punya barang. Dia pun ambil beras 5 kilo, dia tengok sardin dia ambil setin, dia tengok sos dia ambil sebotol, dia tengok kicap dia ambil sebotol, dia tengok Maggi dia ambil sebungkus.
Dia berbuah raga motor dia penuh. Terima kasih Datuk Imam. Macam ni lah tak ada apa Datuk Imam ni. Teruk lah ni. Teruk. Pergi pejabat YB pun tak pergi. Teruk. Start motor balik. Tak di rumah. Habis tak di rumah. Dia start pula motor pergi pejabat Dun. Pejabat Dun. Nah, ni perangai geng Padang Nyok ni. Saya nak cerita ni. Dia pergi pula pejabat Dun. Nak main minta sikit ni YB. Tahu nak makan di rumah. Awak tak ada apa. Tak ada YB, tak ada. Masjid pun tak boleh pakai duit. Mereka tak mahu keluar. Mereka nak buat masjid baru. Tak sat dia main tutuh dah kat masjid sana. Dia pergi dekat pejabat adun. Dia kata ni tak boleh pakai sama geng-geng masjid ni. Dia kata. Mereka duk kira nak buat masjid baru. Dia kata kita tak ada apa teruk ni. Teruk. Tu kan YB kata teruk. Saya bukan nak bawa YB. Saya nak barang. YB kata tak apa. Sekali petang saya suruh pegawai saya pergi hantar. Hantar dia dengan umurung lah. Ni nak makan tak ada apa hantar ke darah ni. YB kata lah nak ambil seratus dulu balik. Pak Long beli apa-apa yang Pak Long boleh beli. Kalau Pak Long tak percaya kata ya. Seratus dapat. Dia pun sambil duduk balik. Dia kata yang ni kena buat pelaburan. Untuk duit ni berkembang. Dia kata kalau tak buat pelaburan duit ni habis tahun ni lah. Dia cabut RM30, dia pergi tikam 3833. Jangan duk ambil pula tu. Ni contoh ni. Dia buat pelaburan. Otak bisnes Pak Long ni. Geng Padang Nyok ni. 3833. Dia pun pergi melabur apa. Dia kona pula pergi pejabat parlimen. Ni cekak ni. Dia pergi pejabat parlimen. Dia kata Allah mujuk lah YB ada. Adun cukup tak guna. Pi tak sat, kuat dia nak jolok apa teruk ni, tak ada apa. Dia tutuh keliling. Orang kata yang kata. Tuan-tuan nak abang kata tuan-tuan susah. Tak ada. Mana ada masjid nak membiarkan anak Koreanya tak menterdarah, mati ke buluk. Tak ada. Rakyat Malaysia ni tuan-tuan tak ada lagi yang mati ke buluk. Betul ke tak? Jawab dia yang takut. Betul apa? Tu pun sembang nak pergi berjuang kat Palestin. Betul ke tak? Betul apa? Tak ada rakyat Malaysia yang terkedak, yang mati tak menterdarah, kebunuh. Betul ke tak? Nabi Muhammad 3 bulan dapur tak berasa. Sayyidatina Aisyah cerita kepada Urwah bin Zubair. Lalu bila Urwah tanya, Urwah dengar. Qultu, Urwah bertanya. Ya khala, mak menakan. Fama kana yu'aishukum. Lepas tu hamba makan apa? Ni cerita kata tak ada benda nak makan. Dapur tak berasa 3 bulan. Dalam tempoh 3 bulan tu, hamba makan apa? Qalat. Aisyah jawab. Al-aswadani at-tamru wal-ma. Kata Aisyah, dia kata, yang kami makan selama 3 bulan tu hanya 2 benda saja. Apa dia? Buah kurma dengan yaksua. Tuan-tuan, ni Rasulullah. Ni Rasulullah Pak Long sallallahu alaihi wasallam. Tak ada apa nak makan ni. Keluarga Nabi. Nabi bawa agama mai kepada kita. Sedangkan Allah Ta'ala tawarkan kekayaan kepada Nabi. Kalau Nabi nak kaya, lama dah Nabi boleh kaya. Allah Ta'ala offer segala pasir dan batu di Madinah nak di-convert, nak ditukar kepada emas dan permata. Nabi tolak. Tuan-tuan, kita nak bawa Islam hari ini susah tak mana Pak Long? Tak ada. Saya sebagai ustaz nak bawa Islam ni, adakah saya pernah menempuh kesusahan seperti mana Nabi SAW? Tak. Nabi kata, ya, Aisyah kata kami makan 2 benda ya. Yang pertama buah kurma, yang kedua yaksua. Tuan-tuan. No, bini tuan-tuan duduk belakang tirai tu. Tahan ke 3 bulan kalau tak ada apa benda nak masak di rumah?
Pak Long. Agak-agak Pak Long lah. Agak-agak Pak Long lah. Pak Long saya tanya soalan ni kecut habis ke semua ni. Agak-agak Pak Long lah duduk belakang tirai tu. Tahan ke 3 bulan. Ada terjadi dah tuan-tuan. Dia halau lelaki dia keluar rumah suruh cari kerja. Yang ni saya tengok depan mata dan saya rasa Pak Long pun teringat cerita Ali Baba Bujang Lapuk. Bila tengok tak cerita Ali Baba Bujang Lapuk? Dia ada 2 beradik. Kasim Baba dengan Ali Baba. Hak teruk Ali Baba ni. Ali Baba ni Aziz Sattar. Kasim Baba Samsudin. Dia duduk di rumah tak ada buat apa. Bini dia pun marah. Malu tiap-tiap hari duduk pergi minta gandum dekat abang ipar. Balik-balik marah. Ali Baba tanya. Marah pasal apa? Malu dia kata duduk minta. Kanda bukan tak mau kerja. Dia buat lagu tu. Kerok-kerok. Kerok-kerok. Tulang kanda reput. Bini dia kata apa? Kalau dia tak keluar aja, bini dia nak keluar aja. Dia tak pergi keluar, dia pun pergi cari kayu api. Ingat kan cerita tu kan? Dia pergi cari kayu api baru. Tengah-tengah dia cari kayu api, dia dengar penyamun dia menyanyi. Hoi, hoi, ya, hoi. Dia balik daripada penyamun. Ketua penyamun tu P. Ramli. Pak Long macam tak nak tengok cerita ni. Dulu Pak Long dia tengok gemak belu kan. Macam cerita lagu ni tak nak tengok. Cerita ni mesti tengok punya. Tahan lama mana Pak Long. Bini Pak Long tahan lama mana. Mau 3 bulan. Tak ada apa nak masak Pak Long. Tuang lepas pun. Tu nak abang kata bini Rasulullah. Tak ada apa 3 bulan. Yang ada 2 benda. Buah kurma dengan dayak masak. Tetap setia, susah dan senang bersama-sama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Illa annahu qad kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jiranun min al-ansar. Wa kanat lahum manayih. وكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقينا أو كما قال. Dan dia kata hanya saja Rasulullah ni dia ada beberapa orang jiran daripada kaum Ansar. Lepa ni ada beberapa ekor unta. Bila mana lepa perah susu unta, lepa akan hantar mai kat rumah kami sikit. Yang tu je menu tambahan. Kalau tak ada, buah kurma dengan ayak masak. 3 bulan kami makan. Kalau ada menu lebih pun, di kalangan jiran kami, lepa ada unta, bila mana lepa perah susu unta, lebih tu lepa akan hantar ke rumah kami. Hadis sahih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Nabi ni insan yang hebat Pak Long. Hebat Nabi ni, dia bercakap, dia buat. Nabi bukan lagu kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan lagu saya. Cakap tak buat, cakap tak buat, cakap tak buat. No. Nabi bila dia cakap, Nabi buat. Bila Nabi berbicara, Nabi buat apa yang Nabi cakap. Ini yang dikatakan Nabi SAW. Nabi dia bercakap dan dia buat. Kita ni belum tentu bercakap pang, buat haram dak. Ni kita. Siapa dia? Kita. Kita tu siapa? Kita. Saya bercakap belum tentu saya boleh buat apa yang saya bercakap. Betul tak Pak Long? Pak Long bercakap belum tentu Pak Long boleh buat apa yang Pak Long bercakap. Betul ke tak? Pak Long dia kata kita ni dalam hidup kena banyak sabar. Terus sabar tengok. Tanda ingat sabar ni senang lah. Ha? Alah-alah tak sabar. Tak duduk tuan-tuan ni. Ni saya ni alah-alah tak sabar. Tuang dah. Sabar mengajak tuan-tuan. Sebab saya tengok tuan-tuan ni nak mengaji tu yang saya sabar. Walaupun kitab tak ada. Saya tetap main mengajak setiap bulan. Pak Long mengalah-alah tak sabar. Mai kat kuliah Pak Long.
Tuang dah. Betul ke tak? Sabar bukan satu benda yang mudah. Nabi dia ajak kita bersabar. Nabi dia ajak kita redha. Nabi dia ajak kita istiqamah. Tapi Nabi buat. Nabi ajak kita jaga makanan. Nabi jaga. 3 bulan tak ada benda yang nak disuap ke dalam mulut anak-anak isteri dia. Tak ada benda yang nak dimasak. Nabi tak pergi merompak. Nabi tak mencuri dan Nabi tak meminta. Sebab apa dia? Nabi jaga apa yang Nabi sebut. Mudah-mudahan 2 hadis tersebut memberi manfaat untuk kita bersama. Wallahu a'lam. Sambung kitab kita. Sambung kitab kita pada muka surat yang ke-30. Betul ya nak? Muka surat 30 hak bawah dan lagi tu. Nampak? Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Duk cerita lagi bab siksaan bagi orang yang meliwat. Hak duk belaga reket sama reket ni. Hak ni cerita geng reket sama reket. Lah dia jadi Pak Long yang ni dia kuih zakat. Tambah lah ni pula Pak Long darai lah ni bukan macam darai dulu. Tahu darai? Darai tak? Dulu orang panggil darai lah dia panggil apa dia? Transgender. Pondan sama. Dia ada 2, saya abang dah. Dia jenis yang pertama jantan sama jantan. Dia tak boleh tengok jantan muka jambu git dia berkenan. Yang kedua jantan enggak tapi jantan ni menyerupai perempuan. Oi lah Pak Long. Jantan kita nak tengok pondan ni kadang-kadang kita ingat dia perempuan. Saya cerita dah bulan lepas Pak Long ingat kan? Kisah satu orang menikah dengan pondan. Pondan lah Pak Long oi lawa. Perempuan pun kalah dengan pondan. Pak Long bila tengok pondan, kalau tak bisa ajak orang masjid pergi berjalan tengok dekat batas kereta api ustaz. Tu nama dia lawatan sambil belajar. Duit-duit ada renovate masjid lebih-lebih je sewa lah van. Mau tak ada van biasa bawa van jenazah tu habis kan. Cepung pun pergi lah pergi tengok darai. Nak tengok kan nak buat apa? Pergi nak tengok Pak Long sembang bak darai karan elok. Tak semua jadi Cina dah mata ada gitu lah. Sebut-sebut darai dia memang celik elok. Mampui. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Dan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya orang yang bermain-main dengan melontarkan dengan batu adalah daripada perbuatan kaum Nabi Lut dan juga berlumba-lumba di atas keldai dan mengadu burung merpati, mengadu anjing, mengadu kibas, mengadu burung dan ayam, dan masuk ke dalam bilik mandi bertelanjang dan mengurangkan timbangan. Hak ni tuan-tuan perangai-perangai kaum Nabi Lut. Apa dia yang pertama? Duk lontak-lontak batu. Suka duduk jahanamkan harta benda orang dengan batu. Lontak lempak batu pergi ke rumah orang, tengok orang lintas dia lempak batu ke orang. Hak ni perangai kaum Nabi Lut antaranya. Ada tak perangai lah tuan-tuan? Ada tak? Terhabis minta kata wahala benda nak terhabis. Ada. Ni perangai yang pertama. Yang kedua apa dia? Berlumba-lumba di atas keldai. Main judi. Buat pertaruhan lawan. Keldai siapa laju, menang. Mengadu burung merpati. Ni pun. Nak ulas macam nak kena batang hidung. Ulas habis lah no. Ulas habis boleh tak? Jenis nak main burung. Tapi dengar bagi betul-betul saya nak abang. Macam tuan-tuan kot dalam kampung main burung ni. Tuan-tuan burung apa? Obok. Salah tak? Yang tu perbahasan ulama ada. Yang pertama tuan-tuan nak bela bagi elok-elok. Ni saya nak abang nak. Kaum Nabi Lut dia bela burung tapi dia tak bagi hak. Tuan-tuan nak bela. Tapi tuan-tuan kena bagi hak kepada dia. Tuan-tuan kena jaga dia betul-betul. Tuan-tuan kan duk main ya. Tuan-tuan, mendatang ni dia ada hak untuk berkahwin. Bukan berkahwin lagu kita lah. Dia nak duduk berpasang-pasangan. Tuan-tuan nak bela. Saya kata, tapi Pak Long, tak salah nak bela burung. Tapi kena belajar bagaimana Islam meletakkan syarat untuk kita membela binatang. Ni keluar tengah hari.
Ni perangai geng Padang Nyok. Keliling rumah tu burung. Ada 4 ekor burung. Mabuk, dia sekor. Ada 5 ekor dia duduk belah. Keluar makan tengah hari. Baju haram tak pakai. Merlip macam bawah belak badan. Pakai kain dekat. Kain dekat standard orang tua. Gulung depan congek. Dalam gulung tu ada temakau, daun rokok dengan pentik api. Dia balut rokok, dia tak rokok. Dia keluar, dia tengok burung tu tengah. Burung tu duduk lena. Terkejut. Dia kata melawan. Dia tak elok. Bila melawan, tangan tu automatik pergi gulung kain. Gulung lagi. Gulung lagi. 4 kali kain melekat jadi tali pinggang. Burung duduk dalam tangkap tu dia kelupung. Menatang apa tu? Nampak macam aku tapi halus dia kata. Balong. Nak belah burung. Belah elok-elok. Bukan tahu burung tu duk maki dia. Ada doa. Burung tu pada bapak hang. Burung aku doa. Ya hang 3 kali menikah lah. Sekian dimaklumkan. Ni kepada geng-geng kaki burung ni. Belah jangan jadi macam kaum Nabi Lut. Belah buat bagi elok-elok belum. Nak belah mendatang belah. Belah bagi elok-elok. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan belah tak elok, burung ni akan dia akan minta hak dia di hadapan Allah Taala kelak. Jaga belum. Mengadu anjing. Mengadu kibat. Lebih kurang lah buat pertandingan anjing dengan kibat apa semua ni. Mengadu burung dan ayam. Dan masuk ke dalam bilik mandi bertelanjang. Hak ni perangai mereka lagi ni. Masuk belayak tak pakai apa. Dogo elok. Tak long nak. Korang-korang Pak Long weh. Korang-korang. Buh kain basah Pak Long weh. Bubuh. Nak kata apa. Jangan duduk bulat elok. Jangan ni kita nak besar ni. Masuk bilik. Dan mereka juga mengurangkan timbangan. Bila mereka berniaga, mereka timbang tak betul. Maka tiap-tiap yang tersebut itu perbuatan kaum Nabi Allah Lut. Dan siksaan yang dikenakan kepada orang yang berbuat yang tersebut itu. Memadai dengan perempuan. Sesamanya tiada berkehendak kepada lelaki. Allah Ta'ala balakan kepada mereka. Dengan perasaan nafsu mereka. Tak berkehendak kepada hubungan ni. Mereka tak berkehendak kepada hubungan yang lain jenis. Mereka nak kepada hubungan sejenis. Dia tengok perempuan, tengok jantan, dia tak ada nafsu. Tapi bila dia tengok sama-sama perempuan, dia ada nafsu. Tuan-tuan dia tak, Ish apa ish? Pak Long weh. Ada. Maybe jantan handsome tak mana dia tak mau. Tapi dia tengok sama-sama perempuan, dia berkenan. Dia kata, dan lelaki sesamanya tiada berkehendak kepada perempuan. Jantan sama jantan. Dia tengok jantan, dia berkenan. Dia tengok jantan, dia berkenan. Ada Pak Long. Mudah-mudahan keluarga dan keturunan kita Allah Ta'ala elakkan. Dan Allah Ta'ala buangkan perasaan ini dalam keturunan dan keluarga kita. Amin. Ya Rabbal. Dia tak macam lagu kita Pak Long. Kita tengok jantan tak kenal. Tengok perempuan kita kenal. Tu yang nikah berempat. Pak Long. Dengar ni nak abang ni. Kenyih. Saya bukan suruh kenyih. Saya suruh dengar. Jangan duk alang. Kau Pak Long ni dia kenal jantan sama jantan ni. Kata kelang kabut Pak Long. Macam kita ni kita kenal perempuan. Tu tak cukup seorang buh 2. Tak cukup 2 buh 3. Tak cukup 3 buh 4. Tapi tak berani. Mereka menikah ramai daripada buat seimbang kemas yang kita enter ni kufur ni'mat. Kufur apa? Tak tahu masalah aku. Pak Long kalau berani try tengok nikah orang lagi Pak Long. Weh dia main macam-macam. Kawan saya Pak Long bini tidur dengan pisau kat 4 bulan. Dia kata 4 bulan dia tidur pakai selok jin. Dekat-dekat nak pergi tempah selok dalam besi lah. Dia kata dekat-dekat lah. 4 bulan. Bini dia tengok dia. Bini dia duk tarik pisau kat atas kabinet tu. Weh dia kata jangan buat pasal Ustaz.
4 bulan dia kata Tuhan lena macam mana? Lena pun lena ayam. Jaga tengok ada lagi, tutup balik, tidur pula. Jaga tengok balik. 4 bulan dia kata tidur pakai seluar jin, terang tengok belum. Lah duk lena pakai kem dekat Nabi tukar seluar jin, nak terang tengok. Pak Long lah lena pakai kem dekat dia dah. Pakai kem dekat masa lena gulung duk kat pinggang. Jaga subuh esok gulung duk tandai, hak tu Pak Long lah. Selamat Mak Long tak kacau apa. Terang tengok nikah Pak Long. Ha, kencing kut mulut. Ni, maka pada ketika itu mereka tiada malu dengan Allah dan mengekali atas melawan Allah Ta'ala dengan maksiat yang tersebut itu. Sampai satu masa tuan-tuan, mereka tak malu dah dengan Allah. Tuan-tuan, orang yang berbuat maksiat ni dia bukan malu dengan Allah, tuan-tuan. Tuan-tuan jangan duk kata apa, mereka ni tak malu ke? Kita duk tengok. Tuan-tuan duk kira mereka malu dengan tuan-tuan. Dengan Allah pun mereka tak malu. Dengan Allah Ta'ala pun mereka tak malu. Apatah lagi dengan hang mereka nak malu. Lagi tak malulah. Dengan Allah Ta'ala pun mereka dah tak ada perasaan malu dah. Perasaan malu ni dah tak ada. Dah tak ada dalam diri mereka. Perasaan malu ni dah tak ada. Lagu mana mereka nak malu dengan hang? Lagi tak lah. Tuan-tuan. Tuan-tuan pergi tengok Kok Danok. Nak bagi contoh jauh payah. Pergi Danok apa belum? Cuti lah semalam kuliah maghrib. Mengaji sampai tiap malam bukan nak alim tahu mana pun. Cuti semalam bawa ben jenazah tu masuk Danok. Buat lawatan dengan ben jenazah tu. Oh, sebut Danok pun syok dah Pak Long ni. Hatu syok lah. Tak ada nampak lagi karan elok lah. Duduk tidur semalam. Tidur semalam. Confirm lah kalau tuan-tuan try buat tengok. Buat dekat terahat tu dah lah 12 orang ke. Ui penuh malam ni juga. Ya. Abang berapa pun dia bayar dengan Danok ni. Berapa hari nak pergi Danok ni Tok Imam? Tok Imam kata campur dengan minyak ben. Campur dengan apa? RM120. Cukup tak? Dia boleh tanya pula cukup tak? Cukup tak? Dia kata lah tak apa Tok Imam RM150 lah kami bayar. Pergi tengok. Tua-tua pun dah ambil tina ish. Tuan-tuan, kita ni malu. Macam saya pernah cerita kat tuan-tuan kan. Saya pergi dengan bini dia nyat. Tengok tua nak mampu ya. Kat jantan ni, saya tak tahu orang mana tapi dia kata duduk belah padang nyok. Tak tahulah saya nak begitu. Mereka kata, mau silap mereka, silap dah saya kan. Bukan saya nak buat tuduhan. Saya pendengar mereka kata. Tu anak mampu lah. Baklong Allah. Saya duduk saya dia mati langgia lah. Tu mati langgia baklong. Payuh. Tolak depan pun sangkut. Gostan belakang pun sangkut. Ni kata mati langgia. Tengok dengan dia boleh bawa perempuan nama Siam tu dengan mudah, dengan lawa Allah. Saya duduk tengok kat kedai makan tu, duduk tengok. Saya duduk kat kedai Hamid tu, duduk tengok. Tengok dia jalan, dia pergi naik atas hotel apa? Plaza apa? Lee Garden Plaza apa? Dekat tu. Tengok dari bini dia kata tu, duduk tengok tu tak kena kata lain ceramah. Ni dia kata. Tengok apa saya kata dak. Heran. Bila saya kata heran apa kan. Cuba sangka baik dengan orang. Semua sangka tak elok. Saya kata nak sangka baik kot mana. Tak ada ruang nak sangka baik. Saya kata tu dia naik dengan perempuan nama Islam. Tu dia nak buat apa mengaji tajwid ke atas dalam bilik tu. Pak Long? Pak Long ingat dia nak bahas dalam bilik tu hukum ma'arif di sukun lah. Kan dia nak baca kitab Tajwid Mulu. Dia main satu masa dia dah hilang perasaan malu dah. Hak ni kacau. Hilang perasaan malu ni. Hak ni kacau. Kacau. Bila mana orang dah tak ada perasaan malu. Kacau tak Pak Long? Pak Long? Kacau ke tak? Kacau. Orang dah tak ada perasaan malu. Dah tak ada dah perasaan nak malu. Kacau.
Sebab tu orang bila dia rajin buat maksiat, dia rajin buat benda yang Allah Ta'ala larang, dia akan sampai satu masa Allah Ta'ala cabut rasa malu daripada dia. Na'udzubillahi min zalik. Maka Allah Ta'ala balikkan atas kepala mereka dan dibalikkan negeri mereka oleh Jibril. Allah Ta'ala buatlah. Allah Ta'ala turunkan azab kepada mereka ni. Hak ni yang takut tuan-tuan. Ni tuan-tuan cuba tengok apa yang berlaku di Palestin. Allah Ta'ala bagi tu, Allah Ta'ala nak tengok kita ni lagu mana. Allah Ta'ala nak tengok kita ni lagu mana tuan-tuan. Perjuangan mereka nak membebaskan tanah air mereka daripada penjajahan Israel haram, negara haram ni tuan-tuan. Tuan-tuan tengok, Pak tengok. Ni Pak Long lah ada handphone, Pak Long relah lah Facebook, Pak Long relah lah TikTok. Pak Long cuba tengok bagaimana kekejaman Israel ni Pak Long. Saya cukup tak reti ada juga orang-orang bodoh bahlul bengong ni habis sokong Israel. Kalau kapiak laknatullah ke apa-apa ni yang apa nama, hak duduk perang tu. Kapiak ni pun bukan semua laknatullah Pak Long. Hak maksud saya kapiak laknatullah ni Zionis ni. Hak duduk menghantam yang duduk zalim kepada Israel apa ni Palestin ni. Hak tu maksud saya kapiak laknatullah. Jangan duduk kerak pula video ni Ustaz Usam menghina kapiak. Dak, maksud saya kapiak laknatullah ni kepada siapa dia? No, kepada Yahudi Zionis yang duduk zalim kepada rakyat Palestin. Setuju ke tak? Tuan-tuan, yang saya tak erti fikir ni nama Melayu, bangsa Melayu, kononnya dia beragama Islam. Dia duduk membela pok-pok laknatullah ni tuan-tuan. Mai pula hak kafir yang bukan Islam ni sokong pula Palestin. Hak tu yang saya tak erti fikir. Lagi tadi saya pergi ambil rotek Aita saya dekat satu kedai Cina dia ikut dia. Saya pergi jumpa dia. Saya tengok dia di atas tengkuk ni duk pakai tu hak yang bendera Palestin. Cina. Kafir. Dia sokong Palestin. Hak Melayu kononnya Islam pi sokong Yahudi Zionis ni kafir laknatullah ni. Hak ni yang saya tak hati nak fikir Pak Long ni. Ni semua ni puncak amal lah. Dia duk komen dalam ni hajah bodoh ni. Ni puncak amal lah. Benda dah elok. Elok apa? Tanah ayak mereka dijajah. Lah, hang tak ada semang banyak. Lah, tanah pusaka Pahang kalau orang jajah. Hang nak kata apa? Kena curi sekerak dua nerai pokok pun ambil buat report dari polis mati duduk dalam kebun getah. Dia suruh polis melena dalam kebun getah dia. Polis kata bukan kami, kerja kami duk topong terbang duk main duk balas ke sekerak Pak Long. Allah Pak Long halal lah. Dua nerai bukan dua kelong. Taubat dia tak halal tuan. Dia tak halal. Baru orang balas sekerak bukan balas tanah. Ni tanah ayak dari bila besar. Tinggal sekarang kau. Tuan-tuan cuba tengok nom. Orang-orang bukan Islam. Non-Muslim dekat negara-negara barat ni tuan-tuan. Dah mula menyokong. Apa nama Palestin. Ni yang kata kapiak ni orang kok dia yang kata dia ada dua jenis. Yang pertama kapiak yang dia tak kasar. Yang satu kapiak kasar. Yang kita pula panggil kata harbi dengan zimmi. Yang harbi ni laknatullah kita panggil kapiak laknatullah. Macam ni buat tu. Hak zimmi dia bukan Islam. Tapi dia ada peri kemanusiaan. Orang kapiak ni pun dia ada peri kemanusiaan. Lepa juga tolong kolek duit hantar pergi Palestin. Malu dekat puak-puak ni tuan-tuan ni. Hak Melayu Islam ni. Hak nama Muhammad di depan. Tak tahu sokong Israel.
Buat pula kami bersama dengan Israel. Ada Pak Long ni yang kata ni anak-anak Melayu liberal ni. Bukan saja-saja tentera Hamas tu duduk tak duduk. Tidak malam dia mimpi apa pagi esok dia lebih serang Israel. Tak, mereka nak tebus balik hak mereka. Maruah mereka. Sampai duduk satu tempat dikepung. Masjidil Aqsa mereka buat lagu tak ada maruah. Masuk pakai dengan kasut-kasut. Tuan-tuan cuba tengok tuan-tuan ni siapa berani makan kasut masuk dalam masjid kita ni. Tambah masjid kita baru buat pula ni. Kita sakai kaki dia. Sebab tu saya pun nak merakamkanlah dalam video saya ni tuan-tuan. Ucapan tahniah dan syabas kepada rakan-rakan kita yang bukan beragama Islam, yang turut sama-sama bersolidariti dengan rakyat Palestin. Baru ni dia ustaz ke di mana? Kita buat tunjuk perasaan seraman. Hak bukan Islam pun turun bagi tanda sokongan. Kita ucap tahniah dan terima kasihlah tuan-tuan. Ucap tahniah dan terima kasihlah kepada rakan-rakan kita yang bukan beragama Islam yang turut bersimpati dan menunjukkan kebersamaan dalam kita memberikan semangat dan support moral kepada rakyat-rakyat Palestin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menurunkan pertolongannya kepada rakyat-rakyat Palestin di Gaza. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kepada orang Melayu Islam hak duk sokong Yahudi Zionis kafir laknatullah ni, bertobat buanglah. Malu dekat kawan-kawan kita yang bukan beragama Islam yang memberi sokongan kepada Palestin. Ada apa tu? Dia kata lagu tak ada perasaan dekat puak-puak Palestin. Lah ni kita hak duduk di Padang Nyok ni nak buat apa? Saya nak tanya tuan-tuan nak buat apa? Berapa ringgit dah duit tuan-tuan hantar pergi Palestin? Berapa malam dah tuan-tuan buat munajat untuk rakyat Palestin? Rakyat Palestin bukan nak suruh tuan-tuan tinggal pada Nyok pergi duk perang dengan mereka. Ha Pak Long? Tak boleh. Pak Long dia duk pergi lah. Pak Long nak guna senjata apa duduk kat belah Padang Nyok duk lawan orang guna ceplung ya. Nak pergi ceplung tu pergi lawan sana. Boh dengan biji cermai. Ha. Orang guna napang, kita buat pergi ceplung. Nah, Mak Long nak gelak Mak Long. Siabak benda betul Pak Long nak tembak apa Pak Long? Duk tembak pistol peluru ayam tu lah. Lah ni saya nak tanya kita ni, berapa malam dah kita buat munajat dekat Allah untuk rakyat di Palestin? Ni laporan mereka hantar baru ni 1,500 dah tentera Hamas yang syahid. Rakyat Palestin Gaza yang terkorban banyak mana lah. Saya tengok petang tadi. Seorang ibu hilang kudung kedua-dua kakinya. Sebab kena bom. Duduk tidur, anak perempuan dia umur 3 tahun. Kudung kedua-dua tangan. Duduk sebelah. Mana tuan-tuan nilai kemanusiaan kita? Mana Pak Long nilai kemanusiaan kita? Saya nak tanya tuan-tuan, mana nilai kemanusiaan kita ni tuan-tuan? Sebab tu saya tanya kepada orang bukan Islam. Kat China tu bagi tadi. Saya kata, hang rasa macam mana yang hang pun sokong Palestin ni? Yang mereka ni Islam, hang bukan Islam. Dia kata, tak, ini bukan masalah agama, ini masalah kemanusiaan. Cina tu dia agama Buddha. Dia kata kat saya, ni bukan masalah agama, dia kata. Israel dengan Palestin ni, kami sokong ni atas dasar kemanusiaan. Orang yang ada kepala otak yang waras, tahu perjuangan rakyat Palestin ni
berada di jalan dan di atas laluan yang benar. Kalau mereka ada kepala otak yang waras, melainkan kepala otak mereka ni dah tak waras. Ada kepala otak yang waras, mereka tahu ini adalah perjuangan yang betul. Saya bukan boleh tengok saja. Kalau tengok dia meredak. Kira nak bubuh baju nak pergi Palestin. 3 kali dah tu duk bubuh baju tu. Tak sampai Palestin sampai Denok. Dan lagi sabda Nabi SAW. Sorry. Tak mana tadi? Dia main tak mana pula dah. Tak mana? Kemudian. Tak mana kemudian? Dilontarkan oleh malaikat dengan batu yang dibakar dengan api neraka daripada langit hingga hari kiamat. Jahannam, musibah ini turun. Na'udzubillahi min. Dan lagi hadis Nabi daripada Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa' wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal." Rawahul Bukhari. Allah Ta'ala melaknat orang-orang lelaki yang menyerupai perempuan dan orang-orang perempuan yang menyerupai lelaki. Allah Ta'ala melaknat orang-orang perempuan yang berkelakuan dan berpakaian seperti lelaki. Dan Allah Ta'ala melaknati orang lelaki yang berpakaian dan berkelakuan seperti perempuan. Benda ni tuan-tuan, orang nampak ringan, tapi di sisi Allah, Allah Ta'ala laknat. Berlakon, dia duk buat pakaian lelaki, dia pakai, dia perempuan. Ataupun nak melawak, tak boleh. Dan lagi sabda Rasulullah SAW. Maksudnya, sesiapa yang mati, sedangkan ia berbuat seperti perbuatan kaum Nabi Allah Lut, ia tiada duduk di dalam kuburnya, melainkan seketika. Siapa yang dalam hidup ni, dia duduk buat perangai kaum Nabi Lut, nanti dia duduk dalam kubur ni seketika. Kemudian, lepas dia duduk saat tu, disuruh oleh Allah Ta'ala kepadanya malaikat yang menyerupai dirinya itu seperti burung helang. Maka ia menyambarkannya dengan 2 kakinya dan dicampakkannya pada negeri kaum Nabi Lut. Dan disuratkan atas dahinya orang yang terputus daripada rahmat Allah. Subhanallah. Tuan-tuan ni Nabi kata, tuan-tuan nak percaya tak percaya? Dia duduk dalam neraka, dia duduk dalam kubur saat Allah Ta'ala suruh malaikat menyerupai seekor burung lang, mai sambak orang yang berkelakuan seperti kaum Nabi Lut di atas dunia ni, bawa pergi lempak dekat negeri Nabi Lut, dan tertulis di atas dia, orang ini terputus daripada rahmat Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, maksudnya didatangkan pada hari kiamat dengan kanak-kanak yang belum balik, tiada kepala baginya. Di hari kiamat akan ada budak-budak yang belum balik ni, dia mai di padang mahsyar kelak, tak ada kepala. Ada badan, tiada berkepala. Maka Allah Ta'ala berfirman kepada mereka. Allah Ta'ala tanya, siapa ini? Hampa ni siapa? Allah Ta'ala tanya, hampa ni siapa? Maka mereka menjawab, jawab mereka, kami orang yang teraniaya ya Allah. Ya Allah, kami ni orang yang teraniaya. Kami ni orang yang disalimi. Maka Allah Ta'ala berfirman kepada mereka. Allah Ta'ala tanya, siapa yang menganiayai kamu? Siapa yang buat naya kat hampa ni, siapa dia? Maka mereka menjawab, bapa kami yang menganiayai kami. Yang menganiayai kami ni ya Allah, bapa kami. Maka mereka mencampakkan kami pada tempat orang yang suka mewatikan pada duburnya. Ya Allah, lepa ni ya Allah, hantar kami pergi satu tempat yang mana tempat tu
jenis perangai kaum Nabi Lut, suka meliwat dubur kami. Sebab tu kami ni, ya Allah, teranaya. Allah Ta'ala balas balik perbuatan mereka. Wallahu'alam. Bulan depan, insya-Allah, kita akan mai sambung bab yang ke-6. Seksaan bagi orang yang memakan riba. Kita nak tengok Pak Long, yang saya duk cerita selalu lah. Kadang-kadang kita ni terlibat di dalam aktiviti riba dalam keadaan kita tak sedar. Pak Long tak sedar. Pak Long beli motor main kuliah tu. Motor yang ada kaitan dengan riba. Betul tak? Pergi beli dekat kedai Asyong. Asyong ni Pak Long, dia kita tak boleh salah. Sebab dia bukan Islam. Agama dia mungkin, saya kata kita tak tahu, mungkin di sisi agama dia tak salah apa yang dia buat. Yang salah pada sisi agama kita. Lepas orang bukan Islam ni menega, yang mereka fikir tentang keuntungan. Kita ni kena fikir lebih sikit. Halal, haram, dosa, pahala, syurga, neraka. Ni agama kita aja. Kita tak ada salah mereka. Dan Pak Long pula pergi beli. Pak Long dalam keadaan orang kampung duit tak ada. Nak beli cash tak ada duit. Berhutang. Tak beli motor nak buat lagu mana Ustaz. Daripada rumah nak main masjid 3 pelak lah kena tukar. Dalam harga motor tak ada TI ada pelak lah. Pelak tu selungut dalam harga. Nampak je nak? Halapi rumah nak dari rumah nak main 3 kali. Berhenti duk cuci kepala pelak tepi jalan. Lagi nak balik 3 kali pula berhenti duk cuci kepala pelak tepi jalan. Pak Long pun beli motor. Zero deposit. Sebulan 238. Bayar selama 5 tahun. Saya nak tanya, riba ke tak? Riba ke tak? Betul nak buat lagu mana? Balik ni cuba fikir tak? Bulan depan kita main ulah. Bulan depan kita main ulah. Balik ni cuba fikir tak? Bulan depan kita main ulah. Dia kata tentu jangan duk kelang kabut, selur-selur mengaji. Tu dia tulis dalam kitab dia tu. Tak payah duk kelang kabut. Dia kata hang kelang kabut pun bukan anak alim lagi hari ni. Jangan duk kelang kabut. Nah, kita sambung pada bulan depan insya-Allah. Cuma bulan depan tarikh saya nak mai ke masjid tuan-tuan ni. Tarikh tu wallahu alam saya sempat ataupun tidak balik daripada umrah. Saya nak pergi umrah bulan depan. Kalau saya dan balik, kita jumpa lah bulan depan. Mau saya tak dan balik, kita jumpa bulan 12. Tak payah duk kelang kabut. Tu pun kalau tuan-tuan ada lagi lah. Dan besar harapan saya bulan 12 ni main mengejak dalam lah kot. Mengejak dalam lah kot. Tak larat dah duk kena ketit ni. Tinggal apa lagi yang tak siap masjid? Kapek dengan wiring. Wiring buat dah lah. Alhamdulillah. Shilling buat ni. Buat dah. Alhamdulillah. Tambah besar kan buang hak tu kan. Sama besar kan tambah. Sama besar. Masjid pun tak ada buat besar kan daripada nak mai. Duk ada hak tu lah. Nampak dong lah. Duk ada hak tu lah. Ni saya duk ngajak hak muka ni. Ngajak dalam pun muka ni. Mai keluar pun muka ni. Hak tu lah. Duk ada pun masjid pun tak ada. InsyaAllah tuan-tuan nak. Wallahualam. Saya mohon maaf banyak-banyak kalau ada salah dan silap. Sebelum saya nak tangguh kuliah saya tuan-tuan, ada sikit pengumuman lah. Yang pertama, siapa nak dapatkan produk Top Coco, boleh dapatkan dekat Aita saya dekat luar sana. Ambil siap-siap untuk 2 bulan. Kalau saya tak jadi main bulan depan. Lepas tu yang kedua dekat pintu keluar tu, tabung besi untuk tabung pendidikan dan kebajikan Yayasan Ariadah. Untuk anak-anak yatim, fakir miskin, pelajar-pelajar tahfiz, tuan-tuan boleh buahlah sumbangan. Saya tak minta banyak tuan-tuan. Tiap-tiap bulan kalau tuan-tuan boleh bagi komitmen seorang RM10 jadi. Niat dalam hati kata aku ni nak bagi dekat budak-budak mengaji Quran, anak-anak yatim paling kurang RM10. Tiap-tiap bulan saya mai, saya akan bawa tabung tu. Tentang komitmen RM10 sudah. Boleh. RM10 untuk agama tiap-tiap bulan. Bukan saya nak ambil untuk apa? Saya nak balik jaga sekolah. Saya nak balik bela budak-budak mengaji Quran. Sebulan RM10 yang niat. Tiap-tiap bulan bubuh rojoh RM10.
Ni bulan ni RM10, bulan depan tak main, rojoh siap-siap RM20. Ini saya nak cadang kat tuan-tuan. Sebulan RM10 ya tuan-tuan. Lepas tu yang ketiga, bulan lepas saya habaq dah, saya nak buat main resit wakaf. Ingat saya habaq. Untuk pembangunan pondok. Saya ni tuan-tuan, lah ni nak bangunkan sebuah pondok dekat dengan Aluk Start. Pondok pengajian. Saya nak buat pondok warga emas dan saya nak buat bangunan 2 tingkat untuk pelajar tahfiz. Lah ni kita dah diwakafkan 2 keping tanah. Dan tanah belakang ni pun kita beli sekeping. Harga dia RM110,000 tanah belakang tu. Saya dah bagi advance deposit kepada tuan tanah tu. Orang kata pasal apa kena beli. Kalau saya tak beli tanah belakang tuan-tuan, saya dapat maklumat ada seorang Hindu nak beli tanah di belakang tu. Jadi tuan tanah ni dia kata, Ustaz, saya tak mau jual lah. Lah saya nak jual untuk buat ni. Lepas pun wakaf. Tanah tu sekeping, dia wakaf setengah, dia nak jual setengah ya. Dia RM110,000. Saya dah bayar duit cengkeram RM11,000. Yang tu saya punya wakaf. Wakaf peribadi saya bagi RM11,000 bayar. Jadi, kita nak bayar. Tanah tu ada balance lebih kurang dalam RM90,000 lebih lagi. Dan kita nak bangunkan pondok. Sekaki, harga dia RM100. Kalau tuan-tuan tak ada RM100, nak bagi RM20, nak bagi RM10, nak bagi RM50 pun ada. Boleh tuan-tuan. Tuan-tuan jangan bubuh duit dalam tabung tu pula. Pi bayar dekat staff saya tu. Dia ada resit yang dia akan bagi kepada tuan-tuan. Dan duit tu juga saya nak minta izin untuk saya nak perbaik pondok Hutan Palas yang warga Mas itu tuan-tuan. Pasal baru ni tuan-tuan, mereka pengajian tiap-tiap hari. Warga Mas ni tutup pondok ni. Mereka duk mengaji, baru ni tengah-tengah mengaji, dewan mereka tu DB elektrik tu terbakar. Mujuk dan kita ada staff kita pergi semua tidak menyala untuk bangunan tu, orang tu tahu kali. Laih dah 20 tahun dah tuan-tuan usia pondok tu yang memerlukan perbaikan. Jadi saya mohonlah sumbangan daripada tuan-tuan untuk saya buat benda-benda ni insya-Allah. Wallahu a'lam. Saya mohon maaf banyak-banyak kalau ada salah dan silap. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.